Ada kita sore lagi duk main talipu alik ni. Ni tingkap ni, tak ada lasi ni. Dia udah bawa lah tadi. Macam tu betul. Dia lalu, okey tak apa, kata tak apalah. Bila lama tu Zerah mari, saya mari. Saya ni duduk sini, saya pulak sini. Ada dua saya mari dekat dengan cermin. Pergi talipu gitu. Kita tak ni pun ni. Terus saya pun gerak lah. Gerak, confirm ada something kat belakang. Saya pusing, tak nampak apa. Duduk sekali, dia rasa macam makin dekat. Saya pusing kita tak ada. Saya buka pintu slow-slow, tutup lampu, tengok belakang. Paling saya tunggu adalah karakter punya ni. Mungkin biografi mungkin terlalu besar sangat lah untuk biografi muka awak macam apa? Ahmad Maslan. Okey, soalan dia Borak Sini Habis Sini, korang puas hati dengan bayaran? Alhamdulillah. Tapi saling saja nak ambil parti ambil parti walaupun shift malam. Okay, hai, assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube di channel. Kita berjumpa lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kita nak mengakhiri tahun 2023. Tutup pejam celik kita dah berada di penghujung. Dan bulan Disember ni rasanya ramai di kalangan korang pencinta-pencinta filem, penggemar filem Melayu yang support local product. Tak sabar nak pergi ke Pawagam dan menonton filem. Dan kita ada satu filem yang aku rasa korang wajib tengok. Sebab Datuk Yusof Haslam pun recommend filem ni. Ramai yang recommend. Aku pun macam takjub juga kan. Macam wow, filem ni sesuatu. Dan kita bertuah kali ni, kita nak mengajak korang mendengar podcast kita bersama dengan dua orang pelakon filem Shift Malam, Syakimin dengan Ikif. Ya, saya. You guys okay hari ni? Pagi-pagi kena bangun, datang podcast. Okey. Cuma dia macam terkejut sikit kan. Datang-datang nak buat podcast ni. Kimi kita dah jumpa dekat You. Betul. Iki dah banyak kali dah aku jumpa. Yes. Tengok budak ni masa Bun. Dia bawa watak Bun, filem Magic. Not bad. Aku macam budak ni ada sesuatu ni. Dia boleh jadi pelapis-pelapis yang berguna lah untuk masa depan. Pelapis yang berguna. Mantap. Pelapis yang berguna pun boleh. Pelapis. Kimi, kau punya lakonan kira hidup lah. Ya. So aku harap kau belajar sesuatu dengan Kimi. Kimi pun tak kurang hebat dia hasil pada asuhan daripada teater dan terus ke drama. Kemudian drama original kita panggil filem sebab view kan. Alhamdulillah. Anak emas view kot. Boy, ayah tak rezeki. Cakap orang dia pun dah masuk juga. Okey, kita tinggalkan view ke tepi. Tapi view tu pun drama boleh tua tu boleh aku macam satu benda yang macam korang kena tengok juga view kan. Betul. Tapi kita fokus kepada orang kata ayat kita macam world dari segi world cinema kita dekat Malaysia ni. Shift Malam berada di Pawagam mulai 7 Disember ini. 7 Disember hari ni rakaman kita 4. So 3 hari lagi korang mesti berdebar-debar kan nak tengok respon daripada penonton. Kita pun nak kenal juga dua orang ni. Mungkin aku bagi peluang kat korang kan. Sebenarnya you guys, dia orang ni Pantai Timur, aku Kelantan, Jimmy orang Kelantan. Dan borak-borak lagi Jimmy pun kecek Kelantan sebab selesa tu. Ya betul. Ikif aku macam budak ni macam budak-budak Pahang tapi dia mengakui budak bukan badak. Terengganu, IC tengah 11 kot. Come on lah. Okay, aku bagi kau satu peluang untuk bagi semua penonton kita kenal kau jatuh cinta sikit lah. Jatuh cinta. Okay. Macam mana nak bagi dia orang jatuh cinta? Nama saya Kamarul Ikif Shah. Rasanya boleh panggil saya Ikif lah sebab saya paling selesa dengan Ikif. Jadi saya start berlakon 5 tahun lepas. 6 tahun lepas. Drama pertama kau? Drama pertama saya tak ramai orang tahu tapi sebenarnya saya start berlakon dengan Diari Ramadan Rafiq Reunion. First saya. Kau jadi apa masa tu? Waktu tu saya jadi seorang budak. Dia ada ramai, dia ada a few cast budak.
dalam 4 orang 5 orang macam tu. 4-5 orang. Jadi saya one of them. Nama saya Sadik Segarga. Sadik. Lepas tu saya start buat drama lah. Drama contohnya macam Kamu People dengan Abang Syakimin. Kamu People first. Lepas tu sekali dua ni? Ya, betul. Sekali. Satu batch. Kita orang dah cross path ni kira banyak kali. Aku takjub. Tadi macam terkejut. Iki kata, abang kata Terengganu. Abang kata macam, korang baru kenal ke macam mana? Kita dah lama kenal. 3 tahun. Since kat apa lah. So Iki tak pernah tengok Abi Kimi kita ni kecek Kelantan. Dok. Gemah Kimi kira macam panda. Dia mengamburi mata orang. Aku ni orang KL. Tapi selalunya orang Kelantan bila bercakap orang Terengganu, orang Kelantan, orang ni bila bercakap dia ada dialek tu. Tapi abang Syakim ni tak ada. Dia pelakon tu. Dia boleh ada watak dia. Come on lah. Kata nak jadi pelakon ni kena ada asal. Asal dia kena kuat. Cakap KL boleh. Tengok dia kecek Kelantan, tengoklah view. Cuba cakap Kelantan. Kecek Kelantan apa takut ramah tak payah. Parut kita. Okey, kemudian lagi Kif nak jadi apa lagi? Sekarang saya umur 15 tahun. Okey. Dibesarkan di Damansara, Kuala Lumpur, Selangor. Saya tak pasti mana. Tapi dilahirkan di Terengganu. Jadi IC saya 11, bapak saya Terengganu. So ibu bapa ada darah seni? Tak ada. 100% memang tak ada. Atuk saya ke nenek saya, sepupu sepapat memang tak ada langsung. Bakat Ikif ni dikurniakan secara azali lagi lah. Tak ada lah bakat. Saya start zero. Sekarang pun teruk juga. Saya rasa tak bagus pun. Humble-nya. Bagus. Down to earth. Okay, tu dah berapa drama Ikif berlakon? Berapa drama? Filem 2. Kamu People ada 3 kan? Kau kena tulis tu profile tu. Kau nak jaja nama kau nanti kat production. Lebih 10 lah? Tak sampai kot. Okay, bawah 10 lah. 6, 7 lah. 7. Saya kata 7 kot. Okay, lagi? Drama ada 2. Saya buat TVC lah sikit-sikit. Saya start dengan TVC sebenarnya. Iklan ke apa? Iklan Hot paling famous. Ambil tak tahu. Hot-Link brand-brand lah. Saya Petronas lah. Petronas saya. Dia ganas lalu Petronas dia. Bisa. Itu second TVC saya. Second time saya berlakon. So baru saya start So buat. dapat ilmu berlakon ni dari mana? Saya rasa along the way saya berlakon tu, saya ambil sikit-sikit lah daripada orang ni, daripada pelakon ni, daripada Abang Syakimin sikit, daripada orang ni sikit. Kau serap lah jumpa orang tu. Kau serap kau ada macam tenaga lah, macam superhero. Betul. Kau jumpa orang tu, serap sikit. Saya serap ini sikit-sikit jadilah saya. Saya rasa kalau saya mula-mula dulu pun teruk, sekarang pun masih teruk. Jadi saya masih kena serap daripada orang-orang. Tengok Kimi humble gila. Betul. Saya kat Abang Syakimin. Alah, sabit kau gitu. Okay, Syakimin kita kenal awak pun baru juga. Walaupun awak dah lama sebenarnya dalam ni kan. Nampak sangat kita punya bakat dekat Malaysia ni sebenarnya ramai. Ramai tapi tak diketengahkan. Dan dia terlampau macam teater. Certain media dia tak cover. Certain media pun tak cara pun macam ikut mu nak hidup apa macam teater kan. Kacak Kelantan selalu. Kita capur-capur lah ni. Okey, Kimi mungkin boleh perkenalkan diri, nak membuatkan semua penonton-penonton ni jatuh cinta sehingga dia orang follow IG Kimi. Allah Rabbi. Assalamualaikum kepada penonton Budi.com. Itu kita kena sebut. Kita kena sebut. Ya, itu syarat pertama. Ngepong sikit. Ngepong sikit. Dah. Tahu tak Ikif tahu tak ngepong. Tak. Macam kipas lah sikit. Ngepong sikit. Ngepong. Okay. Saya Syakimin. Betul saya dah bermula karier. Bukanlah kata mulakan karier, maknanya berjinak-jinak dengan bidang drama ni, bidang depan kamera ni since saya belajar. Maknanya saya masuk belajar UiTM tu atas dengan niat saya nak belajar tentang perfilman, kru apa semua, belajar tentang kamera. Tapi saya tersilap langkah, tersilap subjek, saya ambil seni lakon.
Jadi bila kita dah masuk seni lakon ni, sejenis saya masuk dah. Betul. Belajar je lah, go ahead lu. Sebab kita tak tahu in the future macam mana. Waktu tu 2007. Saya ingat lagi mula-mula saya masuk memang keras lah badan. Nak bergerak dah memang macam kata, kalau kayu tu keras, kita lagi keras daripada kayu. Ya. Sekarang elok dah itu dia kata proses. Proses. Kalau cerita proses dia tu panjang. Tapi ingatlah ada few kena maki apa semua dengan lecturer dengan pengarah-pengarah pun. Ada satu word saya tak tahu boleh catch it, boleh royak ke tak. Tapi saya nak share je. Okay. Ini first time saya cerita. Ada seorang pengarah ni, dia pernah cerita dekat saya. Bukan cerita lah, saya pernah terlibat. Itu pertama kali kita tahu gapo dengan badai kerah tak boleh nak terhenti nak berlakon. Dia kata gini, all the fucking basic pasal lakonan pun kau tak tahu macam mana kau nak jadi pelakon. Basic all pun. the fucking basic. Waktu tu saya belajar dah. Saya dah belajar dah. Saya dah belajar dah back to UiTM. Tapi So bila kata walaupun ayat tu ayat lembut kalau tapi kat bila ada fucking ucap kita kat macam wah hajar tapi deep kan macam dia masuk ke dalam dia bukan kata lembut dia memang all the fucking basic pasal lakonan dia tu macam mana tu nak. Dia cakap direct ke abang? Direct. Waktu tu saya sorang-sorang gitu. Menitik mata. Tapi itu kata proses. Kalau kena pun jangan takut sebab kena tiup asal. Saya rasa kalau saya kena, saya tiup awak tiup ke? Nitik juga air mata jantai sungguh orang lain tengok kita pula first time. Lepas tu bila dah kena tu kita terbakar kata okey tak apa, aku akan prove sampai aku prove aku boleh. Until now. Dan alhamdulillah saya tak anggap benda tu satu benda yang besar untuk kita jadikan give up kita punya apa yang kita nak. Tapi benda tu adalah pembakar kita. Betul. Jadi itulah proses-proses. Dan adalah few proses untuk jadinya Syakimin. Macam saya pula, saya tidak berapa nak pandai sangat jual diri sebab saya tak kerti lah benda-benda selfie. Itu kelemahan diri. Saya mengaku itu kelemahan saya. Dan sekarang ni memang media sosial, apa benda yang untuk promo tu kita perlu. Sebagai seorang pelakon pula memang bidang kita kena buat benda tu. Tapi kita tak pandai. Jadi apa yang saya boleh prove adalah dari segi kenapa orang perlu ambil Syakimin. Why? Karakternya ke ataupun range actingnya ke atau apa saja yang dia nampak, mungkin mukanya serupa dengan siapa-siapa ke atau itu je lah. So saya jual bukan jual media sosial saya jual talent apa yang saya ada, saya boleh give. Abang jual diri abang ni. Jual diri maruah. Jual diri melalui produk tu sendiri, drama ke filem, bila orang tengok, dia ni bagus pelakon, okey ambil dia. Macam tu. Ya betul. Dan rata-rata kalau ramai orang tahu watak saya daripada nama saya. Jadi bagi saya okeylah, alhamdulillah. Okey, maknanya acting aku melekat. Nama saya, first filem saya Langsui dengan Hanari Lisha dan juga Syafiq Kai. Nama watak Udin itu first debut saya. Sampai sekarang orang panggil Udin. Masih lekat. Dia lupa dah nama Syah ke Kimi, dia lupa. Tak, kalau kita dikenali dengan nama kita, mungkin kita buat jahat ke, kita popular dengan kontroversi, betul tak? Itu kalau misal kata macam Iki Iki aku tak kenal pun. Aku kenal Bun sebab Magic. Film Magic Bun. Bun. Dah ingat aku nama kau pun kan. Rupanya betul kan? Masa tu kan, time shift malam memang abang panggil saya Bun kan? Memang Bun, melekat nama tu dengan abang. Okey lah. Watak kau macam dia tu. Macam Abang Kimi cakap Jual ni kan. Betul. Okey, kita cakap filem shift malam ni. Okey, Syakimin jadi macam budak office. Ya betul. Yang ni budak intern. Iki budak intern. Apa yang aku tak percaya. Besar-besar budak ni jadi dah budak intern. Umur baru 15. Saya pun terkejut. Aku tak faham. Okey, Kif. Okey. Macam mana kau boleh terjebak, macam kau dipaksa ke, macam tak ada choice lain ke? Production nak ambil budak-budak intern kan? Aku sekarang mengamal pelakon kat Malaysia yang boleh bagi budak remaja yang macam lepas college pergi ke jadi budak intern. Tapi kau terlalu budak-budak tau. Okey, macam mana? Okey, sejujurnya lah, saya pun rasa tak kena watak tu dengan saya mula-mula. Waktu saya punya ayah yang managekan semua benda. Jadi one day ada orang approach saya kata boleh tak ada satu filem ni umur sekian ni dia punya skrip. Jadi saya baca lah skrip. Okey cerita hantu, komedi. Asal dekat office
Okay, baca. Budak intern. Kita orang actually contact balik. Awak sure ke saya ni baru 14 tahun? Kau 14 tahun. Betul. Okay, budak intern at least berapa lagi Mi? At least lah lepas college 20 20? Okay, 20. Kau masa tu 14. Berapa range jarak tu? Kira macam aku dah nampak situ. Tapi aku tak tahulah penonton-penonton lain kan, yang tak kenal kau kan. Macam budak ni jadi lah sebab dia tak dengan kau punya penampilan. Saya cuba untuk bawa penampilan yang saya rasa macam mana budak intern mungkin akan bawa. Faham tak? Nampak presentable walaupun muka huru-hara kan. Presentable, baju muka kemeja. kau macam trauma, macam takut, macam skema ada kan. Apa pula buat kat sini Kimi pula apa? Bagi Jepun. Okay, sebab kalau fikir logik sekalipun, mana ada designer yang pakai baju kemeja pergi ni. Tapi sebab intern kan, saya kenalah tunjuk watak yang baik sebagai seorang intern yang baik. Kasih markah sikit. Iya. Jadi cerita ni time pergi script reading, kami ingat first script reading, saya actually tanya orang depan semua orang, sure ke saya ni baru 14 tahun? Ya betul. Jadi itulah saya tanya director kata memang dia nak saya. Jadi saya go with the flow lah, ikut je lah. Okay lah, kalau betul nak saya, adalah sebab dia. Tapi sebenarnya sebab kita dah tengok kan, believable ke? Serius believable. Orang percaya tu budak praktikal. Mukanya innocentnya, muka memang kena bully. Minta kena bulilah saya. Atas dahi bulilah saya. Muka ni tak nampak macam budak-budak. Tak believable dia orang kena tengok. Kalau abang kata, saya percaya. Okay Kimi, mula-mula dapat tawaran ni, apa yang Kimi gambarkan filem ni sebenarnya? Filem Shift Malam. Sebelum baca skrip filem Shift Malam ni sebenarnya adaptasi daripada sebuah kisah daripada filem pendek dekat YouTube. Betul. Mula-mula tu saya tak tahu yang diinspirasi daripada YouTube ke apa, tak tahu. Tahu orang offer je dulu. Bila offer tu saya baca skrip. Okay, not bad, okay. So terbayang-terbayang macam apa kerja kita lepas lah. Sebab first debut saya pun horror kak, cerita hantu juga. Cuma kali ni bila tengok situasi berlaku dalam satu tempat saja. Jadi dia bermain sekitar tu. Barulah saya dapat info yang ini adalah daripada base dia short film dekat YouTube. Jadi saya tengok okay, tak ada masalah. Lepas tu saya tanya pula line up. Saya dapat tahu line up dia adalah Anas Rizwan dan juga Takib Zaki. Ada pula Apple dan juga Zara. Kalau abang nak tahu, dia trivia ke gapo eksklusif juga sebenarnya. Kecuali Kif. Semua aktor tu, Takib Zaki, Anas, Zara tu, semua tu geng-geng teater kami sebelum orang kenal kami sekarang. Sebelum orang kenal Anas Rizwan, sebelum orang kenal Zara, sebelum orang kenal Takib Zaki. Waktu dulu kita orang dah mula bekerja sama. So ibarat kata filem Shift Malam ni satu reunion untuk you guys. Yes. Dia macam reunion juga. Cuma ini masalah untuk pelakon. Bila kita dah terlalu kenal, acting kita kena jaga. Takut kita terlalu over, terbabas lupa diri. Dia jadi kerja director lah untuk kontrol acting masing-masing. Sebab kalau range acting dan cara style acting saya dengan Anas lebih kurang. Mustaqim sebab dia sifu yang lain, dia mungkin berlainan. Cuma saya kena jaga dengan Anas je lah. Mustaqim tu dia dia macam guru lain. Dia sifu lain dia macam sifu lain. Sebab dia senior demo. Tak, Mustaqim dia Aswara tak silap. Aswara satu batch lah, kira macam satu timeline. Kita timeline yang sama. Betul. Timeline yang sama. Saya kenal dia lama dah. Saya jumpa malam tu. Saya peluk dia macam kayu lama. Dia zaman Janani dulu first drama gapo loh. Kau pergi set lokasi jumpa dia. Betul. Siapa lo ni 2011 kami menada dia. Betul. 2011. Dia Zamir tu, tapi maksudnya 2011 awak ada dah? Ada dah, saya dah wujud dah pun. Cuma dalam teater, dalam zone teater. Dalam zone teater ya. Dalam store dia DBP punya geng, apa store Dewan Bahasa Pustaka, tempat buat projek macam Maskara, projek-projek apa independent lah. Waktu tu berjumpa dah dengan dia orang ni semua. Macam Zahira pula, dia budak sekolah seni.
Jadi kita orang tak ada pelakon waktu tu, kita pernah panggil dia untuk berlakon untuk projek kita orang. So dia path tu dah cross path tu, dia macam tu kata susun itu hair. Aduh. Bunyi Islamik sikit lah. Jumpa dengan dia. Dia cuma bila dah masuk dalam filem ni dia akan bersifat lebih matang lagi. Kita kerja. Jadi jadi orang kata pengalaman yang sangat-sangat best dengan dia orang ni. Lepas tu dalam shift malam pula, bila saya dapat cerita tu, saya tak ada rusing apa, cuma macam mana kita nak bermain, nak execute apa yang pengarah. Sebab kita tahu Apai ni seorang pengarah yang orang kata baru. Dia dulu dia first dengan mengarahkan short film, jadi berbeza untuk shoot short film untuk YouTube dan juga filem ni dia dua device yang berlainan. Jadi kita pun kena tolong Apai pun kena tolong kita orang. Macam tu je lah. So tak ada apa yang kita orang expect. Cuma tak expect sambutan dia macam wow, kita tiga orang ni baik juga sebenarnya digandingkan, sebab positive feedback lah. Itu je lah, alhamdulillah. Tapi betul lah macam abang cakap, bila berlakon dengan kawan-kawan ni kena jaga sikit. Sebab saya rasa kalau bila berlakon dengan kawan, dia jadi macam selesa sangat. Dia jadi macam tak berlakon lah. Betul. Kau suka hati nak tambah kan. Betul. Jadi betul lah, benda tu kena jaga sikit lah, bagi pendapat saya lah. Betul. Okay, filem Shift Malam ni, kalau kita tengok hari tu tengok kan, dia kalau kita tengok poster pun dia gelap, spoof dia, tapi dia punya tajuk tu dia buat macam neon kan. Ya betul. Aku pun tak tahu dia nak inspirasi daripada mana. Macam neon lah. So dia nak menggambarkan filem ni banyak berlaku di waktu malam. Okay. Betul. Dan so semua penonton-penonton, aku rasa kalau dia orang tengok, dia akan terpikat dengan lakonan korang yang bersahaja. Lepas tu yang penting sekali, aku rasa yang paling penting nak highlight adalah komedi, nilai-nilai unsur-unsur lelucon ataupun korang akan tengok macam bersahaja dan dia tak skeptikal punya lawak. Korang faham tak? So okay, dari segi watak you guys untuk membuatkan orang ketawa, tapi dalam keadaan macam kita orang tahu macam Ikif dalam cerita ni, dia tak ada lawak pun, tapi orang tahu aku macam gelak. Dengan kau punya lawak, kau macam lawak. Kau bukan nak berlawak, tapi watak kau tu macam, dengan aku bukan nak spoiler lah. Ada satu scene ni yang macam korang akan nampak lagi dari tengah-tengah tu, macam kau trauma kan. Kau macam kau macam dah tak tahan lagi kerja kat situ. Macam tutup segala lubang kan. Macam yalah, masa tu kau mungkin watak kau dalam tu, mungkin skrip dia kau kena ada buat macam takut dengan skeptikal dengan bila tengok keadaan yang berlaku kat depan. Nak tahu kat depan tu apa, kau orang penonton-penonton tengok. Okay, nak tanya, kau punya watak tu agak macam apa, innocent, scammer. So macam kau ada tak macam ada tak macam belajar daripada mana-mana ataupun jadi cari sumber satu watak, okay ni watak aku nak pegang, belajar. Okay, watak tu nama apa? Apple. Apple. Saiful. Nama pun skema. Saya to be honest lah, saya tak ada ambil dari mana-mana. 100% ditolong oleh Abang Apai. Jadi Abang Apai akan bagi tahu macam ni, Pul, kau kena macam ni Pul. Kau innocent, kau budak baru nak belajar Pul, kau kena ikut je apa dia orang cakap. Kalau skrip pun tak banyak kan? Skrip pun tak banyak. Saya lebih kepada expression lah. Dia suruh kau tungging je Pul. Jahat bunyi dia. Kau tungging. Gila pala. Maksud saya faham lah. Kalau dia suruh buat, kau buat je. Dia bagi kau balik. Dia tak bagi kau balik, kau tak balik. Dia tak bagi kau makan, kau tak makan. Macam tu lah. Cuma dia kata macam contoh macam scene abang kata saya takut tutup semua lubang tu kan. Common sense lah. Siapa tak takut tengok macam gitu. Jadi saya rasa lebih kepada Abang Apai lah yang mengajar saya A to Z apa nak buat. Lebih-lebih tu saya tambah sikit-sikit lah untuk mencantikkan lagi karakter tu. Kimi, watak Kimi? Oh, macam saya senang kan. Watak saya, nama? Watak nama Botak. Tapi kau tak watak dalam tu?
Tak tahulah apa nama botak. Mungkin Kamu panjang kot. Tiga-tiga orang je. Meme mungkin sejarah sebelum ni Betul botak tu dia pernah botak dulu. Kita tak gali lagi. Mungkin ada Syed Malam 2. Sebab masa sidang media tu dia kata dia akan buat prequel. Dia akan macam buat satu watak ni macam masuk. Dia nak buat asal usul hantu dalam filem tu kan ada aku cakap spoiler pula berapa hantu dalam tu. Adalah hantu tu. Kalau kita tengok separuh jalan dah tahu dah misteri di sebalik ni kan. Ya betul. Teruskan watak. Okey. Watak saya botak pula. Kafu tu. Botak dia budak graphic designer. Dia ada seorang anak murid. Budak praktikal di bawah jagaannya. Betul. Tapi botak ni dia tak ada apa special. Dia special dia lalang. Apa sahaja yang kawan dia dia B, so sesuai lah dengan yang ni. Dia lalang. Dia sebenarnya dia lalang. Dia watak utama dia lalang, karakter dia. Base dia tu lalang, maknanya dia menurut. Apa mak cakap? Betul. Apa yang itu cakap? Betul. Dia tahu penting diri. Lantak dia penting diri dan kau watak kau mempergunakan ipul ni. Mempergunakan itu biasa. Dia tulis bulilah saya. Tak pelik dalam ramai 3 orang ni. Watak-watak dia ada apa protege dia. Dua-dua tu tetapi Anas tak ada. So nampak sangat aku siapa nak budak praktikal aku gitulah. Okey faham. Tapi sebenarnya kalau kita tengok bukan community lah, kita punya masyarakat pun dalam office mesti ada seorang perangai macam tu. Ikut je bukan. Dia akan ada anak buah dia nak juga. Apa tak tahu. Lebih kepada ada lah. Ada. Tak ada apa pun. Okey lagi pengenalan daripada watak ni. Watak. Jadi botak ni dia begitu saja, dia tak ada apa yang teruk sangat pun. Dia cuma base dia lalang, kita tahu dia 4 turut dan dia kaki ia kan. Dan dia apa saja yang bos minta boleh buat, tapi kena ada upah. Walaupun sikit kena ada. Dia opportunist. Tapi kau punya upah kau ingat macam besar kan, macam gaji dapat bonus tu tiba bos belanja pakai apa sahaja. Okey kita cerita pengalaman masa syuting. Katanya syuting korang ni syuting masa PKP kan. PKP aku rasa dah lama dah PKP 2 tahun lepas PKP lah. Macam PKP kan banyak fasa so fasa tu mungkin dah di ni kot. Tapi still you guys kena pakai kot shoot di dalam satu kawasan bertambah lah kan. Okay mula dengan Ikif pengalaman yang tak boleh lupakan ataupun apa sajalah pasal korang bergaul dekat set. Benda yang aneh ke berlaku. Benda-benda aneh saya rasa tak ada sangat kot, sebab kita orang yang hantu perangai masing-masing yang aneh. Kita orang yang hantu kat situ. Saya rasa benda paling saya ingat lah birthday saya. Birthday Ikif masa tu. Birthday saya waktu tu. Saya tak ingat pun birthday saya. Tengah tak ingat Serius saya memang tak ingat. Saya tengah syuting tiba-tiba adik call kan, bang nak cakap boleh? Kau tengah busy tengah syuting asal. Happy birthday tu. Saya menitik air mata orang. Saya terharu. Sendiri lupa. Terharu lah. Diorang ingat, anak family saya ingat. Bila birthday bulan 12 ke? Bulan 3. Bulan 3. Shoot bulan 3 kan. Okay. Ingat lah, saya ingat. Shoot bulan puasa masa tu. Bukan Bukan. Jangan. Bukan. Oh, ni filem lain hari, saya ingat. Ni filem lain. Bukan makan tengah hari. Ya. Jangan kalau jatuh bulan puasa berigak. Itu. Cek balik. Kakak. Tahun ni bulan 3. Itulah saya rasa benda paling saya ingat tu lah birthday saya. Tak ada apa sangat sebab pengalaman berlakon di bawah arahan Apai. Senang je sebenarnya saya rasa. Sebab Abang Apai dia tak banyak benda yang dia nak. Dia tak banyak songih. Macam mana nak kata dia tak banyak take kurang lah saya rasa. Untuk certain movie ada banyak take, certain movie director nak macam ni, specifically macam ni. Abang Apai ni dia bagi kebebasan lah. Dia ajar, okay, buat macam ni, go on lah nak buat macam ni. So saya ni lah sikit bermain lah dengan ni. Kalau Abang Apai on, saya okay je. Saya rasa Abang Apai okay lah. Seorang director yang okay bagi saya. Lokasi filem ni kat mana?
Dekat ada office Bukit Bintang. Oh, Bukit Bintang. Bukit Bintang. Dari situ. Oh, dia katakan office tu kosong sebenarnya. Ya, tapi dia betul. buat mock-up. Betul. Dia buat mock-up. Okay, mungkin cerita lagi. Aku pun macam skeptikal bila kata filem hantu mesti korang kena ada pengalaman-pengalaman jumpa hantu film kacau. Pengalaman. Aku macam office tu macam tak beratur pun kan. Okay, sebab kita orang shoot tengah malam. Cerita hantu standard lah tengah malam. Bagi saya benda yang susah shoot cerita ni. Sebab saya ni first cerita Kau hantu penakut saya. Jujur lah. Kalau saya nak pergi Thailand, saya masih suruh orang teman. Tak apa, saya tunggu. Apa nak pergi Thailand, saya pun ikut. Saya tak berani. Okay, sebab betul. tengah malam kita shoot 2-3 pagi, orang tak ada. Macam cerita orang tak ada, gelap. Saya kalau nak pergi mana-mana, katakanlah kalau abang Syakimi nak turun bawah beli barang, saya pun ikut lah. Abang saya nak ikut bang. Betul-betul macam putih je. Macam dalam filem tu. Macam tu lagi rupa dia. Bang, saya ikut bang. Saya ikut bang. Tak ada apa nak buat apa bang. Saya ikut bang. Kalau nak lepak bang, saya ikut bang. Tak berani. Walaupun dalam bilik wardrobe tu, dalam tempat ni, saya tak akan berani nak duduk seorang. Sebab saya rasa walaupun Itu tingkat berapa? Macam rendah tingkat 2. Dia 1-2 part gitu main gitu. gitu area situ. Walaupun tak ada apa, saya penakut lah. Saya memang penakut lah, jujur lah saya cakap. Tapi itulah, tak ada apa sangat boleh jadi. Sebab saya dengan abang kot. Abang ni iman kuat. Banyak Jadi lah. kalau seorang-seorang mungkin dah kena rasuk ke, saya tak pastilah. Tak rasuk, tak ada kau nak rasuk. Pukul dulu. Sebenarnya kau Ikif berlakon dalam mana-mana semua pengalaman, tak ada jumpa benda-benda pelik macam cerita lain pun. cerita lain tak Cerita tak ada. lain tak ada. Hantu-hantu tak ada. Aku Binatang rasa hantu pelik pun ada. takut dengan kau. Okay, Kimi, cerita sikit di set lokasi. Di set lokasi tak ada macam Ikif cakap dah, dia tak ada apa yang merisaukan, takut sangat pun sebab keadaan tu rasanya, sebab ramai. So kita orang shoot pun memang kita shoot, walaupun shoot filem seram, tapi mood vibe tu apa orang kata, vibe yang positif, vibe yang seronok untuk shoot. Jadi Kira kita fun lah. fun sebenarnya. Asyik gelak. Dia tidak dia gelak Dia gelak kan? Dia tak suram sebenarnya. dia tak suram lah. Dia tidak gelak melebih, tapi dia fokus buat kerja. Tapi it's a fun production dan kita shoot, so tak dan nak fikir tentang hantu. Betul. Kita tengok hantu je lah, tiba-tiba kejut hantu yang tu macam, oi, pahal kau kat sini tiba-tiba. Tak, dia orang tu, geng-geng tu, dia suka duduk senyap-senyap. Betul Budi. Serius. Tiba-tiba pocong duduk sini katakan gelom. Memang geng-geng tu je lah kalau kita terkejut kat situ. Tapi tak ada pun yang kata mistik-mistik. Tak ada je. Balik rumah pun okey. Motor berat sikit je lah. Tiba-tiba. Tak tahulah kalau memang ada tapi dia menyamar jadi pelakon ke, tak tahu. Kau cerita tu. Kok ni pelakon ke hantu ni? Tak tahu kan. Tak ada pengalaman tu. Untuk yang seram tu tak ada. Kalau pelakon lain saya tak tahulah. Tapi rasanya alhamdulillah semua okey. Biasanya kalau dia bab-bab seram ni, masa macam behind the scene untuk sesebuah filem, dia tengok pada lokasi. Betul. Kebanyakannya kalau kita orang temu bual, setiap pelakon yang filem tu ataupun drama tu berlakon dekat rumah-rumah tua, rumah-rumah usang, dalam hutan. Ya, confirm dia mesti ada cerita. Mesti ada betul, cerita. Betul. Kan? Okey, Kimi mungkin ada cerita lagi. Berlakon bawa arahan Apai. Berlakon di bawah arahan Apai, saya berbeza sikit. Kalau mungkin Apai melepaskan Apple untuk berkarya, macam saya faham kenapa saya dikontrol oleh Apai. Dan itulah tugas seorang pelakon sebenarnya. Bukan saja kita kena pandai untuk apa kata, bagi lebih pada director, tapi kita kena juga pandai mendengar dan bagi apa yang director nak execute. Apa itu memang tugas pelakon. Apa vision director kita kena bagi. So permainan saya adalah lebih limitasi. Dan limitasi limit, ada limit. Ada limit. Dan berbeza dengan lakonan-lakonan saya untuk produk-produk yang lain, yang kebanyakannya saya dilepaskan. Saya kena cari gali sendiri, kena buat apa semua, dilepaskan. Yang ini dia lebih tight. Maknanya apa dah tahu dah, look untuk watak-watak ni macam ni je. Kalau terlebih, no. Kalau terkurang, no. Sebab nak dapatkan colours. Macam saya kata tadi lah, permainan saya, permainan Anas, permainan Takib Zaki ni, takutnya bila
dilepaskan dia jadi huru-hara sangat. Betul. Bila dikontrol dia nampak cantik. Waktu mula-mula saya shoot pun saya kata aduh sudah. Macam mana aku tak pandai berlakon. Lillahi ta'ala kata. Saya kata kat Nas saya ceritalah ke dia kata, "Weh Nas, teruk gila aku berlakon ni," kata. Dah okey. Dah aku rasa macam aku tak bagi apa-apa nak. Kita rasa down. Kita actors ni dia rasa dah macam untuk first few days lah, 2 hari pertama lain macam ni. tak siapa lagi lah. Macam tak awak siapa. seorang perfectionist juga ni. Nak Dah mencapai satu macam tahap okey. Ni bukan standard aku lagi ni. dia ada feeling tu. Dia ada, kita rasa bukan standard aku boleh buat lagi bagus. Yes. Kita dia ada feeling sebab kita dah baca skrip, kita dah ada imaginasi kita, watak kita dah build dah pun. Dah ada, tunggu nak keluar je. Tapi bila kita masuk set, dia seolah-olah macam dia perkataan dia bunyi macam jahat, di kongkong, tapi sebenarnya bukan kongkong yang jangit dia. Dia kongkong yang bagus. Maknanya untuk saya, bila saya berlakon dengan pengarah yang begitu, dia mematangkan saya dari segi sebenarnya aku kena control last ni. Sebenarnya ada cantik yang lain, yang lain pula aku boleh buat. Yang sebelum ni saya tak nampak pun benda tu. Saya ingat benda tu salah. Tapi bila tu benda tu bagus lah. Ada poin-poin. Jadi bagi saya pengalaman yang baru, pengalaman yang sangat-sangat bagus untuk saya jadi seorang pelakon yang lebih bagus lagi next dengan apa Kimi, ni filem keberapa awak? Kedua Kedua. betul-betul kedua. Selepas Selepas ni akan ada lagi tawaran-tawaran. InsyaAllah. Tapi mungkin awak tak say dah filem-filem seram ni, kata asyik aku filem seram. Kau aku seram kau. Mungkin filem aku seram kau. Okey, kemudian awak nak capai lagi watak-watak gapi dalam diri awak. Awak kalau drama tua tu awak seorang yang macam berwarna-warni, colourful. Sangat-sangat colourful. Which is menjadi dengan awak punya ni Memang lain. Kita nampak kalau kita nak menentukan seseorang pelakon tu berjaya atau tidak, dia dapat setiap produk dia macam muka lain. Tapi macam kat luar macam kalau kita jumpa kat luar, awak ni dalam drama tua dia. Awak dalam filem malam. Tapi kenapa awak nampak lain macam kira itu salah satu ukuran berjaya atau tidak. Okey, kemudian Kimi, awak misal kata awak tak say dah terang filem drama lain pula drama kalau ada peluang lagi. Kalau ada peluang lagi, kalau rezeki filem horror pun saya tak salah pun, cuma dia saya akan boleh kena ambil saya akan ambil tapi saya kena buat benda lain pun, kena cari pula ni vocab acting ni pun kena buka ni. Kalau paling saya tunggu adalah karakter punya ni, mungkin biografi mungkin terlalu besar sangat lah untuk biografi. Muka awak macam apa? Ahmad Maslan. Maslan. Ahmad Maslan. Ahmad Maslan. Ini yang dia orang cakap lah. Tak cerita. Kawin tak cerita. Tak cerita, tapi ada dah. Dia macam dia adalah sikit muka gitu hidungnya. Ahmad Maslan. Okey, Google lah. Biografi mungkin susah lah. Mungkin satu watak di mana macam Forrest Gump. Kalau kena jadi biografi Najib Razak. Zaman muda lah. Okey, mungkin watak macam filem Forrest Gump. I mean satu watak yang sumpah dahi tu sumpah. Okey, boleh lah. Ini sebab dia orang duk bahas saya saya saing. Kalau macam Forrest Gump tu filem macam My Name is Khan, yang ni lah watak-watak yang special macam tu. Macam Leo bawa dengan filem apa tu, filem lama Tom Hanks juga. Autism something yang tu. Sebab awak punya idola Tom Hanks. Tom Hanks baik Betul. Tak boleh nak nafi lah acting dia. Saving Private Ryan. Nak cerita ni, kalau pelakon-pelakon Hollywood kau tengok dia. Dia kalau ada watak, misalnya kalau watak tu untuk kurus, dia akan berjahat, dia buat gana-gana pun untuk kurus. Dia akan pose, dia tak angkat. Okey, kalau watak ni jenis miskin, dia akan pergi sunburn kan, dia gelakkan kulit, pergi kotorkan kulit. Betul. Itu yang special. Kita dapat joke hari ni.
Abang aku kau. Baru esok nak berlakon. Kan tu. Ya. Sebab tu filem dia makan setahun baru habis satu filem. Kita seminggu satu filem. Itu best. Tapi sebenarnya ada aktor-aktor dekat Malaysia yang buat dan menjadi tak payah tengok jauh lah Sam. Apa yang Sam buat tu bagi saya idola juga dia tu. Sebab tengok macam mana dia put dia punya work tu satu tahap yang untuk duit je kot. Shoot 3 bulan aku gila apa nak kurus nak ni nak gemuk. Tapi bila kita dah passion, kita betul kita buat kerja tu ikhlas. Kita nak jadi ke betul watak tu kita buat tanpa tak tahulah dia dibayar untuk buat begitu ke ataupun ikhlas dia buat begitu ke. So Ikif, kalau dapat watak untuk kurus macam mana? Saya on je saya rasa. Boleh juga saya. Saya memang nak kurus. Tapi bagi peluang lah macam bagi saya masa 2 bulan. Kau gila. Apa kalau esok nak shooting nak suruh aku cari orang lain dah. Okey, bagi saya 2 bulan. Kalau mungkin lah 3 bulan lah minimum. Saya rasa 2 bulan tak sempat kot. Unless kalau saya tak makan langsung sehari tu mungkin boleh 2 bulan. Saya memang nak kurus lama dah saya rasa. Jadi kalau ada satu benda yang membakar semangat saya untuk kurus, mesti saya akan buat. Cuma saya tak ada sebab saya nak kurus. Saya okey je macam ni saya rasa. Jadi diri sendiri lah. Jadi diri sendiri. Jadi tapi kalau ada orang nak, insya-Allah saya boleh. Saya rasa saya boleh. Tapi macam abang cakap nak jadi Ahmad Mazlan kan. Banyak abang kena belajar nak buat. Belajar masak nasi goreng. Alah benda masak-masak tu okey je. Lebih kurang masak nyampak-nyampak jadi Syakir bin nasi goreng. Tak adalah itu contoh. Kalau orang nak bagi kita watak kan. Sebab bagi seorang pelakon dia perlu ada banyak vocab acting. Saya panggil vocab acting lah. Maknanya asas. Apa-apa saja asas. Asas menjadi asas naik kuda, asas memanah, asas fighting. Dan lagi satu kita sebagai actors kena tahu body kita juga. Mana kata berapa lama untuk aku kurus, berapa lama untuk aku gemuk. Kita kena ada set timing juga. Penting tu. Dia nampak macam tak berguna sekarang tapi sebenarnya berguna. Kita je tak sedar. Dia sebenarnya jadi pelakon ni dia kena ada bakat lain macam ataupun kebolehan lain. Macam kau nak buat filem aksi, kau kena belajar taekwondo. Kau kena koreografer dia tu gerakan macam semua. Nak kena body tough. Dia macam kau macam job kau macam benda lain pun aku kena cover. Aku tak nak pun jadi pesilat ke apa semua. Tapi kau kena masuk kena nak semata-mata nak study. Dia orang nampak berlakon ni dapat kamera je tapi sebenarnya tak. Contohnya kalau you dapat macam cakap lah, kena belajar manah, kena belajar banyak benda sebenarnya. Depends on the character. Jadi saya rasa bukan setakat dapat kamera je, luar belakang kamera pun kena banyak juga sebenarnya. Okey, kita balik lagi filem Shift Malam ni. Aku menonton tengok cerita ni, aku santai. Macam tengok kita tak payah fikir. Guys, korang tengok masuk pawagam sediakan duit lah. Masuk pawagam duduk makan santai. Sambil makan popcorn. Kau takkan macam tak serabut. Dia bukan filem art. Dia bukan filem art, jauh daripada itu. Tapi mungkin ada sesuatu yang mungkin menjentik fikiran masyarakat ke, ataupun fikiran kita, benda ni tak boleh. Macam ni macam kita salah anggap. Sebenarnya kita nak fikir A tapi menjadi B. Benda yang macam pengalaman kita macam kena relate lah dengan kita sekarang ni. So mungkin nak start siapa? Ikif lah dulu. Mungkin filem ni dia ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai macam kesetiakawan, moral of story. Okay. Saya rasa cerita ni dia bukan setakat komedi bodoh-bodoh. Dia bukan komedi, dia ada maksud tersirat. Betul. Macam banyak bleep, censored kata-kata. Apa? Boleh cakap ke? Boleh. Dia benda-benda tu. Okey, aku duk tengok kan. Aku ni dia orang ni sengaja nak tit. Yang botak selalu kan. Botak. Saya paling kurang. Betul. Mok paling. Siapa paling banyak? Mok. Mok opening scene pun dah bagi dah. Anas. Anas banyak. Anas opening scene pun dah bagi dah. Dia memang kau. Tapi cara dia blip macam nak lari daripada LPF. Saya rasa benda-benda tu dia ada sebab.
kena tengok lah sebab apa. Dia ada sebab dia bukan sengaja mencarut dekat dalam movie ke. Bukan saja contohnya macam abang Vape kan. Bukan abang abang Sobri Vape. Mula-mula saya baca skrip saya tak faham juga kenapa nak tunjuk orang vape dekat dalam ni kan. Tapi dia ada sebab dia. Sebab yang saya tak boleh cakap lah. Tak boleh spoiler. Tengok lah. Saya rasa itulah dalam nilai kemanusiaan. Itulah saya rasa lebih kepada nilai-nilai. Ataupun kita ke mana-mana jangan mulut celupar juga. Kita dah tahu tempat tu ada penunggu, janganlah mulut ni sangat. Betul. Ada sebab dia kenapa benda tu dijadikan. Ya, betul. Itulah. Lagi benda-benda yang boleh dicungkil lagi filem ni. Apa dia nampak santai kan, macam relax. Kalau orang fikir lah. Macam kalau kau pergi pergi masuk panggung, kosongkan fikiran, je santai, balik dengan tangan kosong pun boleh juga. Tapi kita sebagai manusia ada hati perasaan. Macam dia macam dia ni kita boleh baca karakter manusia, apa yang relate dengan kita, dan mungkin jadi pengalaman sebab kita ni okey, benda ni tak boleh. Betul. Kimi kan top up sikit lah. Sebenarnya filem ni dia rasa tak tahulah, ini just my point of view saya. Dia terlalu cerita ni macam Abang Budi rasa santai, relax, tenang sebab dia terlalu dekat dengan kita. Mungkin itulah kejadian dan kehidupan masyarakat Malaysia sekarang ini hari-hari. Maknanya apa yang dia berlaku, dia rasa, dan keadaan yang itu yang boleh buat dia orang tergelak, dalam masa yang sama dia orang takut adalah disebabkan benda tu memang real berlaku. Maknanya kalau kita pergi mana-mana pun, sayang-sayang kita, mesti akan ada cerita yang lebih kurang apa yang berlaku. Mesti akan ada perangai macam tu. Mesti ada story-story yang begitu. Jadi tentang kalau kita nak kata dia punya nilai-nilai murni tu basically pengajaran dan juga punca. Apakah puncanya? Apakah pelajaran yang kita dapat dalam filem tu? Betul. Dan macam mana kita nak hadap kalau kita dapat berada dalam situasi itu. Maknanya rezeki kita tiba-tiba terlibat daripada horornya. Apa kita nak buat? Benda-benda tu. Dan kebanyakan adalah orang kata teguran-teguran sinis yang kita tak sedar lah. Yang kita buat harian sebenarnya. Ada dia nampak simple je benda tu, tapi benda tu lah punca segala-galanya. Betul gitu. Tapi kena tengok lah apa benda. Orang kalau cerita sini habis lah. Orang sini habis sini. Habis pun tak jadi. Korang sebelum berlakon, korang tengok short film dekat YouTube? Saya tengok sempat ambil mood. Saya tak tengok. Okey, apa perbezaan? Mungkin ramai yang tak tengok lagi, aku rasa. Masuklah aku. Tapi tak tahulah. Mungkin kita tengok tapi tak ni sebab mungkin lama dah tengok dia. Betul. Okey, apa perbezaan dia? Skala sebenarnya. Durasi dia short film 15 minit pergi kepada sejam setengah. Dan lagi satu, saya rasa kalau nak dibandingkan lokasi short film tu lagi seram sebenarnya, dan lagi cantik. Gelap. Dia memang sesuai sangat untuk cerita yang shift malam kalau di shoot di situ gitu. Aku perasan filem ni dia tak gunakan pengurangan cahaya. Okey, kita tengoklah kan filem-filem daripada Yusuf Aslam ni, apa, Syamsul Yusof. Betul. Munafik. Okey, kau shoot dekat hospital. Tapi bilik mayat lah, suasana bilik mayat. Takkanlah bilik mayat tu gelap. Ada satu scene kalau dia mana ni tahulah kan filem Yusuf Aslam. Kita jangan ayat. Yang kita kenal ayatnya, kenapa realismnya, reality dia. Kalau bilik mayat akan terang, confirm terang, takkanlah kan? Tapi dalam filem tu dia menggambarkan macam suram, macam okey, kembali kepada shift malam. Dia tak banyak mengurangkan benda tu. So dia macam reality dia macam kalau kau pergi office takkanlah kau nak padam lampu. Tapi adalah macam nak fokus, mungkin kita guna, at least guna lampu meja, lampu kerja. Top up yalah, bagi cerah.
Apa korang nak komen tentang benda tu? Dalam filem Chief Malam ni, dia tak nak jual benda yang macam orang tengok je seram. Kan? Faham tak? Orang tengok gelap je, seram je. Lepas tu ada peluang itu dengar cerita pasal apa cakap nilai sesebuah movie seram sebenarnya dia kalau boleh nak penonton biar tengok hantu. Biar tengok hantu. Dia kata, aku dah buat letih-letih cerita hantu, kau tak tengok macam faham tak? Betul. Okay. Itu cerita seram sebab hantu macam mana nak dapat seram kalau tak tengok hantu? Betul lah tu. Sebenarnya kalau nak dibandingkan antara Shifala dengan filem yang satu lagi tu, mungkin mood itu sebenarnya teknik pengarah, teknik DOP, teknik geng-geng technical lah yang bagi like. Sebab cerita dia nak bagi mood pada penonton masuk dalam bilik mayat tu seram, sebab tu dia gelap mungkin. Tapi bagi Apai, dia pesan kat kami jangan buat lawak. Seram tu datang sendiri. Dia nak senatural yang boleh. So lagi satu sebab kekangan bajet jugalah. Sebab bajet filem ni bajet rahmah orang kata. Nah, ini dia orang producer sebut, kita boleh sebut kan. Okay, soalan dia buat sini habis sini, korang puas hati dengan bayaran? Alhamdulillah. Tapi saling melihat dia macam ni. Kalau dia kena bincang balik. Itu je, dia bincang balik ya. Tapi alhamdulillah puas hati je sebab dia orang transparent. Dia orang deal, dia orang transparent. Saya siapa-siapa yang deal transparent dengan kita, dengan saya okey je. Jangan hanky-panky. Saya tak suka hanky-panky. Direct je. Okey, maksudnya ini boleh up sikit ni. Tak, dia deal macam mana tau. Dia tanya ni berapa, boleh tak sebenarnya kalau apa yang diberi dengan apa hasil kerja tu untuk saya waktu tu dah alhamdulillah dah sebenarnya. Saya tak expect pun banyak tu. Kata ni kita bagi ni cukup tak, sebenarnya dia bagi kurang tapi dia lamsamkan terus dia ada perkataan finishkan terus. So maknanya mungkin bajet dia memang max kat situ. So dia cakap situ. So dia kata okey. So okey je lah, tak ada masalah pun. Saya Rahmah support lah. Okey je, tak ada problem. Korang okey kan dengan walaupun filem yang berapa kos aku rasa macam juta kan. Dia hari tu tak bagi tahu kan. Tak bagi tahu, tak ada orang tanya kita orang. Sebab untuk skill filem sebenarnya filem ni dapat ni kan, dapat bantuan dana daripada DKD kan. Saya rasa lah kot mungkin dapat promotion ke apa tu, saya tak tahu. Itu kena tanya dia orang lah. Sebab shoot pun tak lama mana pun cerita ni. Shoot tak lama mana pun. So saya rasa dengan bayaran tu okey je kot. Tak tahulah, saya tak tahu bayaran berapa. Bapak saya settle dan kita tak expect pun sebab line up dia siapa je. Line up dia muka-muka kami. Lokasi pun satu tempat. Ya, betul. Lokasi kat situ. Pelakon pun sama. Ya. Ada berapa orang je. Berapa Tapi orang. yang penting korang kena tengok. Cerita ni memang kelakon. Kita tanya Ibu dia. Kita nak antara babak-babak yang mungkin melekat kat aku, walaupun aku tahu babak ni mengulangi beberapa filem yang lain. Ya, betul. Mungkin pengarah ada sebab tertentu dia nak suntik benda ni macam ini sebenarnya daripada filem ada dalam ni. Lights Out. Lights Out. Betul sebut yang tekan Swiss tapi seram tu. Tapi seram benda tu macam aku dah dekat dah. Lepas ni mesti dia tutup ke depan lagi. Okay. Betul lah, saya sebut Lights Out tu. Dia sebut. Tapi korang cover lah macam benda tu ada macam ada backup dalam skrip pun ada cakap Ada. Saya rasa dalam banyak Abang Takim yang that particular cerita tu kan ada 3 cerita. Yang tu punya paling scary lah bagi saya. Saya rasa macam kita punya macam abang punya setakat tu tak ada. Bukan ada kita punya tak tahu apa. Mayat yang kena gantung. Itulah maksudnya Aisyah. Di antara 3 cerita tu lah. Saya rasa tu paling scary lah Abang Takim punya kan. Walaupun menipu je Lights Out sebenarnya. Tapi saya rasa tu paling menakutkan lah. Abang punya bayaran abang perhati. Okay, itu satu lawak. Okay guys, cerita ni ada tak macam you guys dapat respon daripada mana-mana selepas tayangan media hari tu?
mungkin ada dengar ke ada cerita Yusuf Aslam. macam Yusuf Aslam dah up satu video dan mungkin akan macam dah boleh orang lain akan menarik perhatian orang lain akan pergi ke Pawagam Itulah, dengan video tu macam aku pun terkejut promosi kau ni. Yusuf Aslam pun macam support kan. Saya pun terkejut juga sebenarnya sebab kita dapat kata apa dia kata yalah Datuk Yusof dia support lah. Seorang figura yang kita tahu macam mana dia punya proses nak sampai ke dia sekarang tu. Sangat kagum dan bila dia kata macam tu benda yang positif. And saya ada juga jumpa dengan salah seorang VIP lah keesokannya tu dekat event satu lagi dan dia pun bercerita yang dia suka dengan cerita shift malam tu juga. Dan saya tak sangka feedback kawan-kawan yang mana pergi menonton juga yang memang kaki bahan, yang memang bersama dengan kami waktu sebelum kami sekarang ni, maknanya zaman-zaman indie dulu. Dia orang suka dan dia orang kata matang lah lakonan yang matang. Bila lakonan matang ni kita tahu alhamdulillah dia ada dekat satu tahap yang alhamdulillah boleh kita jadi lebih baik lagi. So nampaknya memang kita orang bekerja dengan cara yang sebenar lah, maknanya memberi execute dengan benda yang baik. Sebab tu feedback yang kita dapat pun tak expect macam mana ni. Sejujurnya waktu nak keluar tu kita semua nervous, kata ya Allah betul ke ni, betul sebab ke ni. dengan bajet yang rahmah kan. Saya takut juga boleh ke ni. Tapi saya tengok first time tu, saya sendiri okey lah, bukan bias lah. Saya datang dengan zero expectation, saya keluar dengan sangat happy dan bangga. Saya buat filem ni. Proud. I'm proud. I'm here. I am part of this. Saya bangga. Berjaya aku akhirnya menipu orang. Aku sebenarnya budak 14 tahun. Saya rasa sebab itulah saya sebab kau patut buat misai masa tu lah. misai bang. Tapi muka kau misai pun macam tak kena dengan muka boyish. Wow. Ni sangat. memang betul praktikal lah muka. Saya rasa sebab ni kot pimple ni jadi ni kot saya rasa. Pimple itu biasa. Masa tu kan ada jerawat ke? Tak kan? Ada sikit-sikit lah. Okey faham. Tapi dia lagi baby lagi waktu tu. Okey, selain 3 watak watak sama dibantu oleh watak Ipul. Ada seorang lagi watak selain bos korang ada. Itu pun pelakon yang hebat juga. Itulah. Okey, dibantu oleh seorang watak perempuan ni. Nama dia Ayu. Watak tu nama Ayu, dibawakan oleh Zera Haris. Okey. Tanpa kasih spoiler kepada penonton, mungkin korang boleh ceritakan kaitan watak Ayu tu dalam cerita ni. Tanpa bagi spoiler. Dia lah heroin. Sebab aku nak call Ayu tak boleh lah kan. So dengan bantuan korang terangkan lah pertalian tanpa bagi spoiler, sebenarnya siapa kewujudannya Ayu dalam cerita ni. Ayu jadi Wayu tu. Ayu adalah heroin bagi kami lah dalam cerita. Dia sebenarnya dalam keadaan kita tak sangka, di sekitar kita ni akan ada seorang yang menolong kita tanpa perlu kita minta tolong. Begitulah Ayu ni sebenarnya. Si Zera ni. Betul. Saya rasa dia saya tak berani tambah lah. Kalau aku tambah tanpa spoiler, kalau aku tambah, Ayu ni sebenarnya sebelum tu dia mengalami satu peristiwa yang menyebabkan dia pun mungkin trauma, mungkin dia nak bantu korang dan dia boleh agak dah level yang korang duduk office korang tu ada something. So cerita dia, aku dah beremang. Kenapa aku beremang Kenapa aku beremang sebab aku ni Ayu hantar ni. Ayu balik scene yang macam dia jumpa Taking ke? Masa dekat pintu nak masuk tu kan. Macam otak dia misteri lah, sebab dia nak melambangkan misterinya dia tu. Dia pakai hoodie. Dia pakai hoodie semua.
Okay, apa lagi yang korang nak tengok? Yang korang boleh reveal tanpa spoiler. Pasal siapa? Okay. Pasal watak Ayu lagi. Okay, watak Ayu. Ayu Tak berani. Ayu tak boleh cakap. Kau ni apa hal tiba-tiba muncul. Alah. Dah pakai benda ni, pintu pun tak buka, tak tahu ada sebelah. Aduh. Ini seram. Lagi satu Ayu. Apa yang lagi nak cerita pasal dia? Tapi dia akan reveal di penghujung siapa Ayu. Ayu mungkin walaupun tak banyak benda yang di reveal tapi orang penonton akan faham. Ayu nak tolong ni. Sebenarnya Ayu tu adalah reflect pada kita sebenarnya. Apa yang kita terlupa. Itu je lah boleh cakap apa yang kita terlupa dan apa yang kita tak sedar. Kena ada orang sedar kan. Itulah Ayu. Saya tak boleh cakap lebih. Saya senyap je lah. Saya senyap, tak apalah. Sebab kalau cerita pasal Ayu ni, dah tahu habis cerita. Kalau reveal sikit je. Reveal lebih sikit, itu je lah. Itulah, Ayu ni dia kerja kat situ lah. Dia mana ada muka dah lah. Hanya dia yang tahu apa yang sebenarnya berlaku kat situ. Nak tengok lebih lanjut, kena tengok cerita ni. Okay, satu lagi watak pelakon yang mungkin aku anggap macam pelakon yang hebat juga, Rizman Huzaimi, ada dalam filem ni pun. Kita tak boleh banyak reveal. Tapi apa yang you guys boleh cerita pasal watak ni, pertalian dengan you guys? Sebenarnya sebab dia misteri juga kan. Betul. Bagi aku macam aku boleh cakap sebenarnya dia tu bekerja dalam satu blok yang sama. Okay. Dan pakaian dia macam mula-mula aku rasa macam dia ni alim ni. Sebab dia pakai baju Melayu. Ya, betul. Kan? Aku macam tu je. Filem, that's why filem dia boleh menipu penonton. Kadang-kadang pakaian dia letak apa-apa saja yang boleh kita anggap macam mula-mula ni dia ni macam ni kan. So apa yang you guys boleh ceritakan sedikit? Don't judge a book by its cover. Okay, sebenarnya untuk watak Abang Rizman, watak Abang Jo, dia paling rapat adalah dengan saya lah sebenarnya. Sebab saya yang banyak bercerita tentang banyak berjumpa dan juga berborak dengan Abang Jo dalam cerita tu. Tapi itulah, kita simpan dulu. Kita tak boleh nak cerita sebab watak Abang Jo ni sebenarnya special. Tanpa dia tak ada pun cerita ni. Dia antara penggerak juga, tapi dia ujung-ujung. Cerita ni akan aku rasa aku akan tengok lagi kalau Apai buat prequel. Di mana kita dalam prequel tu sebenarnya bagi aku lah, kalau aku seorang yang macam script writer, ni watak ni boleh kembangkan boleh jadi satu filem. Which is asal kita nak tahu macam asal usul berwatak. Watak korang pun boleh buat lagi boleh macam mana lagi dia boleh kerja kat situ, macam-macam. Tapi yang aku nak tahu ni watak yang dua orang ni, sebab apa yang berlaku sebenarnya ada sebab. Ya, betul. Macam saya untuk sebenarnya filem ni dia ada mood apa tahu, dia macam mood nak Pima. Dia ada mood yang kita tak sangka benda tu boleh kita boleh expand to another prequel, another spin-off dekat mana-mana. Sebab dia ada unik dia dan originality mood tu sendiri, bukan pada story sebab story kita tak boleh lari dah. Story yang orang akan cakap macam ni, macam tu, macam ni. Tapi originality dia, mood untuk bawa ke spin-off lain, prequel, sequel yang lain tu dia jelas. Dan saya sendiri pun rasa macam sebenarnya boleh. Kalau bukan saya yang berlakon untuk prequel pun tak apa. Tapi bawa dia punya title Shift Malam tu punya story. Sebab orang tahu base dia dah kuat. Base Shift Malam ni dia dah kuat dah. Cuma ke mana dia nak pergi tu je. Dia boleh buat branding lah Shift Malam ni. Tapi Shift mungkin kalau dia buat prequel dengan Abang Rizman, mungkin dia takkan jadi komedi kot. Dia akan jadi horror. Dia betul 100% horror lah tu. Itulah. Apa saya nak cakap tadi? Saya lupa. Tapi korang rasa kesan daripada menonton filem ni adakah menakutkan kita untuk kerja malam? Aku rasa tak kot. Saya rasa dia lebih kepada mengajar. Saya rasa dia lebih pada mendidik. Tak ada takut macam tak nak lah aku ambil lepas ni shift malam. Tapi okey, misal katalah kalau seorang-seorang memang tak kan. Betul. Memang tak lah aku duduk office seorang-seorang kat situ. Dia macam peneman.
Benda tu memang ada. Tak nanti si malam si siang pun kalau dia nak dia mari juga. Dia barat gitu lah. Itulah. Korang ada cerita hantu? Ada sikit ni kita nak habis. Cerita hantu lah. Okey. Tak kisah korang berada depan mata tu ataupun cerita-cerita yang seram. Kasih satu. Okey, Kiming. Saya kejadian asal cerita tu bunyi. Muzik mana muzik aku? Ni kan. Apa ni? Okey, untuk pengalaman saya tengok suka. Okey, untuk kisah hantu ni, cerita hantu pernah berlaku sekali waktu tu saya duduk di kampung. Ini cerita benar Ni cerita betul, cerita betul. Okay. Sangat-sangat betul saya cerita. Kampung awak di Kelantan. Di kampung saya lah. Siapa tahu lah. Saya nak sebut nanti pakat saya pergi cari. Waktu tu saya duduk dengan arwah nenek saya. Waktu tu saya sekolah menengah. Saya ingat lagi sekolah menengah. Pada zaman tu kita tengah famous dengan Halloween punya anak patung. Kalau ingat, wanita, anak dolls, macam gotik-gotik sikit. Waktu kita pakai telefon 3310. Waktu tu bagi saya 3310 tu paling mahal dah lah. Kita orang kampung duduk bukan ada telefon mahal pun. Paling mahal pun Nokia apa Engage something macam tu lah. Tapi saya 3310 tu mahal dah. Nak dijadikan cerita, pada satu malam bilik saya tu di rumah saya duduk dengan nenek saya. Rumah saya belakang hutan. Sangat hutan. Dan rumah kampung ni dia memang ada tingkap yang kita pakai, tingkap nako. Yang tingkap nako yang zrek. So rumah kampung mana nak ada langsir malam. Tak ada. Kalau ada pun nampak bayar-bayar apa ni lampu apa cahaya daripada bulan. Lepas tu bayar-bayar pokok lah kalau kena pun nyala. Nak dijadikan cerita, waktu tu malam tu saya main telefon. Saya main telefon 3310 supaya tak ada gapo. Main. Tiba-tiba anak patung yang zaman Halloween tu dia ada ngilah. Bila kita tekan dia ngilah. Ni betul ni lillahi ta'ala, tak nipu dia. Mungkin perasaan saya waktu tu lah kalau saya nipu pun. Tapi ini kejadian sebenar. Tapi saya tak tekan benda tu. Saya tak tekan pun benda tu. Benda tu pun tak berbunyi pun. Cuma saya nak cerita situasi tu macam ni. Saya duduk baring atas katil. Ini katil, saya tidur. Kepala duduk atas tak. Ini adalah tingkap naku tu. Bila saya duduk main telefon, mula-mula saya tak perasan lagi. Lampu 3310 saya tu menyala warna hijau. Lampu LED hijau dulu. Kalau 3310 Nokia dulu Nokia ada. dia lalu satu, dua, lalu je. Dia lalu bayar-bayar. Kalau kita tengok phone macam ni, tapi dia ada kita sore lagi duk main telefon alik ni. Ni tingkap ni, tak ada lasik ni. Dia boleh bawa lah. Cerita betul. Dia lalu, okey tak apa, kata tak apalah. Bila lama tu Zerah mari, saya ni duduk sini, saya pula sini. Ada dua saya mari dekat dengan cermin. Pergi telefon gitu. Kita tak nipu ni. Tahu tu Allah Rabbi pakai tutup pintu. Tubik saya cari nenek saya, tidur dengan nenek saya malam tu. Awak bergelak masa tu? Gelak. Awak bergelak? Sebab kita ada cahaya lampu tu kan. So dia macam seolah-olah macam ni. Dekat cermin tu. Cermin duduk sini, saya baring sini. Awak nampak diri awak? Saya nampak figure je lah. Tak ada lah mata apa semua. Tapi figure kita tu tubik sini. Dia macam cermin. Macam reflect pada cermin. Padahal kita duduk sini, tubik sini. Dengan telefon hijaunya, dengan figure sayanya waktu tu. Dia terus itu paling horror. Kalau nak cerita paling horror, itu pengalaman eksklusif Budi. Saya ingatkan abang awak kelakar ni. Tak dah cerita hantu. Okey, awak jumpa nenek awak kata apa? Tak ada kata apa, dia tak tahu pun berkali. Saya tak ada cerita sebab tidur sini lah. Dia mungkin faham lah sebab dekat kampung tu memang famous. Bukan memang orang duduk cerita pun. Tak tahu lah sako kau gapo kau mugo. Yang penting tak ada kena-kena dengan hidup aku. Itu je lah paling horror. Fikir. Saya ada sekali dulu.
Saya tengah buat kerja dalam bilik. Ini bila berlaku? Ni lama dah saya tengah buat kerja kan. Kerja bilik kat rumah ha? Bilik kat rumah lah, duduk. Saya duduk buat kerja. Buat. Tiba-tiba aduh, kita kelakar cerita ni. Tak apa, tak tahu cerita je. Tiba-tiba saya dekat cermin tu, saya nampak berseru kat belakang kan. Ada orang kat belakang. Ada orang kat cermin. Nampak macam kelibat kat belakang kan. Jadi saya bangun lah, saya tengok ibu ke ayah ke tak. So saya bangun lah. Tengok tak ada apa. Dah kalau bangun ni tak buat kerja, memang tak buat kerja dah. Saya pun lompat bagi hantar tilam. Dah buat kerja, dia bila tengok, kita kan nampak macam something tau sebelah kita mati. Macam something lah. Tak ada orang pun, tak ada apa pun. Dia bila jadi macam tu, dia jadi dia kata dia apa benda ni. Aduh. So, saya pun bangun. Dia kalau dah macam tu, dia takkan duduk lah. Sejujurnya takkan duduk lah. So, saya pun gerak lah. Confirm ada something kat belakang. Saya pusing, tak nampak apa. Duduk sekali, dia rasa macam makin dekat. Saya pusing kita tak ada. Saya buka pintu slow-slow, tutup lampu, tengok belakang. Tak ada apa, kat lampu balik. Tutup lampu, ni cerita ni lights out. Alah. Tak ada cerita seram sejujurnya. Lah itu je lah cerita kau. Aku dengar punya serius. Kau buat cerita lights out. Apa lagi kau Dia prank kita. Tak ada. Aku cakap tadi hantu pun takut nak kacau kau. Betul lah. Memang tak ada. Sebab saya orang Belum lagi kot. Janganlah bang. Alah belum lagi lah. Kau kena ambil pengalaman. Elok sekali. Kau tunggu dapat job lagi. Syuk tak Tak payah lah. Tapi begitulah kisah-kisah seram. Kisah seram. Kalau lintasan tu macam biasa. Biasalah. Lintasan ni memang siapa-siapa pun boleh ternampak kan. Tapi aku suka cerita hantu dalam shift malam ni. So tapi pernah lah nampak beberapa movie sebelum ni yang buat figure macam tu, macam ni kan. Dia tak apa, dia kabulkan ni. Pernah tak tengok filem-filem Ahmad Idham? Ahmad Idham apa MIG dulu kan. Okay. MIG dulu. Filem-filem MIG dulu. Okay, nak tanya korang punya pendapat. Filem seram sekarang dengan filem-filem dulu-dulu, bukan dulu-dulu zaman Piramli tak. Zaman-zaman 2000 kegemilangan macam jangan pandang belakang. Apa semua tu tak. Ya. Okay, you guys punya pendapat. Aku tak tahu Ikif masa tu aku budak-budak. Saya adalah cerita sikit saya tengok. Dia aliran ataupun perkembangan yang korang nampak kan. Kita jangan usah tengok yang filem Indonesia ni. Filem Indonesia ni dah aku rasa macam dah ke depan sangat. Tapi kita untuk kita just terima je apa yang dia orang bikin. Betul. So you guys tengok sama tak macam, ataupun apa pendapat korang? Filem seram dulu dengan filem sekarang. Untuk nak diambil dengan bash dulu, kita kira bash lah. Bash zaman itu dengan zaman sekarang. Saya fokus on shift malam lah. Perbezaan antara shift malam dengan tu, walaupun mungkin orang nampak lebih kurang, tapi apa yang saya nampak adalah dari segi cara penyampaian. Maknanya kalau filem-filem tu tengok pada tema dia. Ini adalah horror dark comedy. Dark comedy. Walaupun tak dark. Dia kalau kita dark takut tak lepas LPM. Walaupun lights dia tak dark tak apa. Dia jatuh dalam tu. Jadi kalau kita tengok fokusnya adalah pada 100% pada penceritaan, bukan pada watak dan bukan pada situasi. Maknanya jalan cerita tu yang seram. Yang datang ke depan. Yang lawak-lawak semua tu, kita orang bukan buat lawak, situasi yang melawak. Situasi yang membuat dia lawak. Dia berbeza dengan zaman bash. Mungkin waktu bash yang itu mereka akan fokus untuk melawak. Sedangkan ada juga hantu-hantu bermenari. Faham tak? Ada mungkin ada sebab dia nak pergikan nakkan sangat komedi tu. Macam kita tak pergi komedi.
komedi tu datang selepas. Apa yang aku boleh cakap, filem-filem zaman tu dia try to hard untuk buat orang ketawa dengan figure macam ada toyol, ada ni semua. So tapi aku menggambarkan dalam satu filem ni. Kita banyak filem tapi yang datang dalam fikiran aku masa tu apa yang membezakan macam itulah kan. Sebab kalau kita nak kalau kita ambil zaman tu punya filem seram yang betul-betul 100% seram, yang tak ada fokus pada komedi, betul seram berjaya. Macam tengok pada bajetnya jugalah. Cuma sekarang ini cerita kita ni adalah sebuah filem horror comedy, horror dark comedy yang seramnya begitu dan komedinya tu bukan dibuat. Itu je lah. Bukan real. Bukannya kita pelakon dia pun real semua. Ucapkan syabas untuk korang dengan pembikinan filem Shift Malam ni. Semoga career you guys ikut dengan Kimi terus berkembang maju untuk industri perfilman dalam Malaysia sekarang. Kita ada 3 minit. Mungkin Kif ada pesanan untuk semua penonton supaya datang beramai-ramai menonton filem ni. Kepada semua di luar sana, jangan lupa conclusinya jangan lupa saksikan Shift Malam bermula 7 Disember ini di Pawagam Berdekatan anda. Tengoklah. Cerita best. Seram komedi menghiburkan. Komedi menghiburkan. Betul. 3 perkataan je. Apa macam saya kepada para peminat filem-filem di Malaysia, jangan lupa untuk menonton Shift Malam yang keluar 7 Disember ini dan jangan lupa juga untuk support Budi.com, the best. And lagi satu, bukan kita kena sebut, saya belajar Mak Saleh kan buat gitu. Lagi satu, filem ni adalah filem yang sangat ringan, very straight to the point. Dia tak ada nak bagi korang stres kena berfikir ke apa, just enjoy the show. And saya boleh pastikan yang korang tak akan rasa rugi untuk pergi menonton sebab dengan feedback yang kita orang pun terkejut. And lagi satu, tontonlah di Pawagam, jangan tonton dekat Telegram ke YouTube ke apa ke, sebab penyakit ni memang sangat serius. Saya rasa benda-benda macam ni yang merosakkan industri Malaysia sebenarnya. Support our film. Betul. Semoga filem ni dapat tontonan yang ramai, berjuta-juta nanti. Dan kata Kimi tadi aku macam terlintas betul. Filem ni ringan sehingga kan macam korang yang stres dekat office tu datanglah tengok filem ni sebab korang mungkin akan lepas stres lah, tak ada kerja balik, tapi balik office banyak lagi kerja. Dia macam lepas tonton korang boleh borak-borak dengan kawan-kawan, lupakan asal kerja. Dia bukan plot, dia ada plot twist cerita ni, tapi dia tak plot twist yang susah, hardcore dan susah nak diterima otak. Enjoy lah. Dah tak tengok. Lah dia ni macam ni ke? Okay guys, thank you so much. Thank you so much Thank you dengan Kimi sudi datang jauh-jauh pergi datang studio kita. Semoga kita dapat jumpa lagi di masa akan datang. You guys jangan lupa tonton di saluran YouTube channel, subscribe, dan yang mendengar dekat Spotify subscribe juga. Kita jumpa lagi podcast Borak Sini Habis Sini mengundur diri. Bye. Assalamualaikum. Aku jawab salah. Jom ambil ni. Ambil. This is how we do this.